أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan Tuan Haji Khalil selaku pengurusi surau, barisan jawatan kuasa surau, barisan imam dan barisan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi tentang amalun yasir wa ajrun kabir, iaitu amalan-amalan yang ringan, yang mudah tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini suka saya bawakan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya zikir yang sangat-sangat mudah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, zikir yang sangat-sangat mudah, bahkan kita selalu mendengarnya, kita selalu membacanya. Jadi kita berharap kepada Allah, bila kita tahu tentang ganjarannya, maka dia akan memberi semangat kepada kita untuk selalu mengamalkannya, selalu mengucapkannya. Jadi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qala raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis yang ringkas saja, hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, kita dah belajar pada minggu lepas tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita tengok hadis-hadis, baginda mulakan dengan man qala, barang siapa yang menyebut, barang siapa yang membaca, barang siapa yang mengucapkan. Itu tak ada modal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu percuma saja. Itu modalnya cuma air liur kita saja. Yang modalnya cuma sedikit daripada masa kita saja. Masya Allah. Jadi baginda SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran ni luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Wajib kita ke syurga Allah. Berdasarkan hadis yang disebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbahasan hadis ini, zikir ini, jadi saya baca dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh cuba ikut dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam minggu lepas kita dah bicarakan tentang hadis yang ribu-ribu pahala, juta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni kita bahaskan sedikit bagaimana dengan lafaz yang ringkas, 3 rangkap saja, tetapi mewajibkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, memang bacaannya ringkas, 3 rangkap saja. Raditu billahi rabba, aku reda bahawa Allah adalah Tuhanku. Rangkap yang kedua, wabil islami dina, dan aku reda Islam adalah agamaku. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku reda Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ringkas-ringkas saja. Tetapi kenapa ganjarannya luar biasa? Kenapa ganjarannya syurga Allah? Bahkan wajib ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana lafaz ini adalah lafaz iqrar. Lafaz yang kita benar-benar menghayatinya, benar-benar memaknainya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seolah-olah kita berikrar kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku reda ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukankah itu juga adalah di antara soalan yang ditanya kepada kita apabila kita melangkah ke alam barzakh? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Di dunia lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita sebut Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, bahkan kita katakan raditu, aku reda, aku reda Allah Tuhanku. Masya Allah. Jadi itu ikrar. Ikrar. Jadi ikrar itulah yang memberatkan amalan itu, menjadikan ganjarannya sangat-sangat besar, menjadikan ganjarannya luar biasa. Madinuka, madinuka, apa agama kamu? Masya Allah. Kalau di dunia lagi kita selalu menyebutkan al-Islam, Islamu dini, Islam itu dini, Islam itu agamaku, dan kita ikrar, aku reda, wabil islami,
bahawa agama Islam itu agama aku. Oh, luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Biasa melafazkannya, biasa ikrarkannya di dunia. Mudah bagi kita untuk menjawabnya di alam barzakh. Kemudian bila ditanyakan, man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hari-hari kita ikrar. Hari-hari kita melafazkannya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku reda bahawa nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lafaz yang ringan, lafaz yang mudah selalu kita ucapkan kerana ganjarannya cukup besar. Itu wajib kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam mempelajari hadis-hadis yang besarnya ganjaran, ya, yang besar sekali ganjarannya, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, harus ada keazaman dalam diri kita dua perkara. Ya, bila mana kita belajar tentang Masya Allah, cerita tentang syurga, Masya Allah kan, sekurang-kurangnya kena ada dua keazaman, dua niat yang besar dalam diri kita. Yang pertama, ya Allah, tolonglah saya untuk saya mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, tolong saya untuk saya mengamalkannya. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mula-mula belajar tentang amalun yasiru ajrun kabir. Dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan kita teruja dengan kelebihannya, kita teringin akan fadilatnya, maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita minta daripada Allah, ya Allah, tolong saya supaya saya dapat lakukannya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah kita dah teringin sekali, ya Allah, saya teringin masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah, saya reda Engkau menjadi Tuhanku, ya Allah, saya reda agama Islami agamaku, ya Allah, saya reda bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi saya, ya Allah. Kita pun beramal-amal saleh. Bukankah kita juga teringin bahawa ahli keluarga kita juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Jadi azam yang kedua adalah dalam menyampaikan. Ya, azam yang kedua adalah dalam menyampaikan. Kerana bila kita mula menyampaikan, kita akan terasa, ya Allah, aku dah sampaikan kat orang, kenapa saya tak baca sendiri, kenapa saya tak amalkan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bagi kekuatan kepada kita untuk kita sendiri amalkan dan kita galakkan kepada orang lain untuk mengamalkannya juga. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Manakala yang kedua pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, sebenarnya banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Antaranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa ada dua amalan. Oh, masya-Allah, ya. Jadi bila dua amalan ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maksudnya tak banyak. Ya, tak banyak. Ada dua amalan saja. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukannya, dia mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mendengar hadis-hadis yang macam ni, sekurang-kurangnya dia kena membuatkan kita teringin. Nak tahu juga susah ke senang benda ni. Ya, nak tahu juga adakah aku boleh lakukan amalan ini. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkannya, maka dia mesti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskannya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak ramai boleh buat. Masya-Allah, ya. Jadi takut juga kita kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah.
bila dengar baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi tak ramai boleh buat. Kemudian setelah daripada itu baharulah baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Apakah amalan itu? Yang pertama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, setiap kali selepas kamu selesai solat, maka kamu bertasbih kepada Allah subhanallah 10 kali. Kemudian kamu bertahmid alhamdulillah 10 kali. Kemudian kamu bertakbir Allahu Akbar 10 kali. Masya Allah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya baru 30 kan? 10, 10, 10. Jumlahnya baru 30. Tetapi apabila didarab dengan 5 solat fardu yang kita kerjakan, bilangannya menjadi 150. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pada lidah kamu saja. Ya? Pada lidah kamu saja 150. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila ditimbang di atas mizan, apabila dihitung, dia menjadi 1,500. Masya Allah. Jadi amalan ringan saja, tuan-tuan bang dirahmati Allah, bermodalkan sedikit daripada lidah kita, air liur kita, beberapa minit, ya, mungkin 1-2 minit saja, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Apa dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Kamu bertasbih subhanallah selepas solat 10 kali, kamu bertahmid alhamdulillah 10 kali, dan kamu bertakbir Allahu Akbar 10 kali. Baik. Bilangannya 150 bila didarab dengan 5 kali salat, di sisi Allah Subhanahu wa taala 1,500 pahala. Ini banyak sekali, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, jangan kita kecilkan pahala, kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nilai pahala di akhirat itu kan, satu pahala, bukan 100 pahala, bukan 1,000 pahala. Satu saja pahala. Satu saja pahala di akhirat lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Itu kalau 1,500 bagaimana? Baik. Itu amalan yang pertama dah selesai. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan yang kedua. Apa amalan yang kedua? Amalan yang kedua adalah setiap kali sebelum kamu tidur. Setiap kali sebelum kamu tidur, kamu bertasbih subhanallah 33 kali. Kemudian kamu bertahmid alhamdulillah 33 kali. Kemudian kamu bertakbir Allahu Akbar 34 kali. Bilangannya berapa? 100. Baginda sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan bahawa setiap amalan kita digandakan oleh Allah sebanyak 10 kali ganda, sehingga baginda berkata, pada lidah kamu saja 100. Lidah kamu saja 100. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala 1,000 pahala. Masya Allah. Ya. Kalau kita lakukannya saja, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tasbih selepas salat, tasbih sebelum tidur, itu dah 2,500 pahala sehari saja. Masya Allah. Tapi yang lebih hebat daripada ganjaran yang kata 1,000, 2,000, 1,500, kata baginda pada awal hadis tadi, barang siapa yang lakukannya, dia mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak tunjukkan amalan ni mudah saja. Pahala pun kita dapat, syurga pun kita dapat. Masya Allah. Baik, berbalik kepada kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak ramai orang boleh buat. Masya Allah. Ya, kalau saya tanyalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Susah ke nak buat lepas solat? Tak susah, alhamdulillah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Susah ke kita nak buat? Tak susah, dia mudah saja. Kalaulah kita ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah kita rasa macam taklah susah, okey je. Kalau itu kita level iman taru-taru kita ni, kata pun tak susah, apatah lagi iman para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam tak ramai orang boleh buat. Terperanjat para sahabat. Mereka tanya,
Mereka luahkan dalam hati. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam tak ramai orang boleh buat? Mereka bertanya, ya Rasulullah, kan? Amalan yang mudah macam ni, kenapa engkau katakan tak ramai orang boleh buat? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana seseorang itu mendirikan salat, ya, ketika mana seseorang itu salat, maka syaitan akan mendekatinya. Syaitan akan mendekatinya, menghampirinya. Lalu syaitan akan menyibukkan fikirannya. Ya, malam ni apa agaknya jamuan malam ni? Ada ke tak ada jamuan malam ni? Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau yang subuh tu, apa nak sarapan pagi ni? Dekat mana agaknya yang sarapan yang sedap ni? Nak cari geng siapa malam pagi ni kita nak makan. Cerita apa yang kita nak cerita? Boleh jadi itu contoh saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hingga akhirnya bila kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kena buat bunyi, kena tak apa, jalan habis. Ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kelebihan kita solat fardu secara berjemaah ni, dia macam berat sikit nak bangun tu kan. Lagi-lagi kalau imam dia pusing belakang, aku bangunkan imam tengok pula kan. Kan. Tak sedar hati pula imam tengok. Mungkinlah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita salat fardu berjemaah ni, dia melekatkan punggung kita dekat sejadah supaya kita boleh berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Tu kelebihan dia lah. Ya. Adapun kadang-kadang kalau kita solat seorang-seorang kan, dia boleh jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan tu dia macam dah standby dah. Terus nak lipat sejadah. Istighfarnya tak sempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tak sempat, tasbih subhanallah tak sempat, doa pun tak sempat, semua tak sempat. Disebabkan rasa macam sibuk, yang ni nak kena buat, yang tu nak kena buat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itulah benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ramai boleh buat gara-gara syaitan yang membisikkan kepada kita macam-macam urusan. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang-orang alim ya, bila berkongsi kepada kita katanya bagaimana untuk kita khusyuk dalam salat ya, antara perkara yang boleh buatkan kita khusyuk, banyak benda lah yang kita berdoa, kita istighfar, kita isti'adzah dan macam-macam lagi. Tetapi yang saya nak tekankan poinnya adalah bila mana kita ada to-do list ya, kita ada list senarai apa yang kita nak buat. Ya, kita catat hari ni ada urusan dekat bank. Kalau kita tak ada lah, ini tips saja ya, ini adalah tips ya, tips untuk khusyuk. Supaya bila mana benda tu kita dah catat, kita dah tahu dah, kita tak payah ingat dalam solat. Ya, kita tak perlu ingat dalam solat. Tapi kalau kita tak ada list tu kan, Allahu akbar, hari ni nak kena bayar bil, lepas tu mana pergi pasar dulu ke, kita baru nak menyusun list tu dalam solat kita. Teringat pula nak singgah. Kita boleh ingat benda-benda yang tu di dalam solat. Tapi kalau kita ada list, kita boleh kosong. Aku tak payah fikir. Sebab apa aku nak buat ni ada kat sini. Aku buat lepas ni, buat sini, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Macam tu saja. Kita ikut je apa yang ada dalam list tu. Jadi itu tips sajalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Selain daripada kita minta perlindungan daripada Allah untuk kita boleh khusyuk dalam salat. Baik. Yang kedua pula kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa kata yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali orang tak boleh buat sebelum tidur? Orang tak boleh buat sebelum tidur. Kenapa tak ramai orang boleh buat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sama saja. Sama saja. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu mendatangi tempat tidurnya, maka syaitan pun datang pada dia. Jadi kita kena tahu muslihat syaitan ya. Fungsinya adalah untuk lalaikan kita. Fungsinya adalah supaya jangan kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga kan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila mana kita nak tidur, bila mana kita nak tidur, kita disibukkan. Memang syaitan tu tak nampak, dia bisik kita, dia suruh kita buat apa, tak nampak. Tapi dia suruh ceklah email sekejap ke ya. Kok ada orang hantar email ke, ceklah ni ke, ceklah itulah kan. Sebenarnya kita nak cek yang Facebook, mungkin kita nak cek sesuatu je.
Tapi dia tak jadi sesuatu. Dia jadi banyak banyak waktu kan. Dia banyak lah. Kita nak check orang ni lah, orang tu apalah. Kita jadi banyak. Dia jadi banyak benda nak buat. Akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, telefon tu kita tertidur tu sambil kan. Tidur tu tangan tu masih telefon tu kat genggaman lagi. Ya. Kenapa senyap? Kena macam pernah buat je kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi kalau terjadi macam tu tak heran lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau buat macam tu tak heran dah sebenarnya. Yang herannya, besok pagi dia bangun tu, dia boleh buka, lepas tu dia boleh sambung balik yang dia dah habis malam. Dia boleh bangun tidur terus sambung balik. Itu luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, syaitan bila kita fikir betul-betul, kenapa dia nak menghasut kita? Supaya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita lupa kan. Kalau saya nak ajak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah berkira-kira kan, daripada subuh tadi, pagi tadi lah, alhamdulillah bangun sihat, tak ada pening-pening, tak ada nak pitam ke dizzy ke, tak ada. Alhamdulillah bangun sihat. Alhamdulillah sihat daripada siapa Allah yang bagi. Alhamdulillah dapat solat subuh, kemudian dapat sarapan, masya-Allah, dapat pergi kerja, alhamdulillah duit cukup kan, pakaian pun ada. Dapat makan tengah hari, dapat minum petang, dapat makan malam. Masya Allah kan. Semua hebat. Semua hebat. Kita daripada pagi dapat nikmat demi nikmat demi nikmat daripada Allah. Syaitan nak satu je. Lupa pada Allah. Lupalah pada Allah. Tapi Rasulullah SAW pula ingat pada kita sebelum tidur. Simpulkan malam kamu dengan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Allah. Kemudian terima kasih dengan sarapan Allah bagi. Belum lagi. Kita bertasbih pada Allah. Sehingga kan saya banyak kali ulang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, doa Rasulullah SAW sebelum tidur. Dan sebagai penutup sebelum nak tidur tu, ada banyak amalan-amalan baginda. Baginda akan doa dengan doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Rasulullah ajar pada kita, tutupi malam kita tu dengan terima kasih pada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang bagi makan pada kami. Kita makan berapa banyak hari ni, ya. Tak termasuk dengan kuih-kuihnya, keropok-keropoknya, ya. Aiskrimnya ke kalau macam ekstra lah kan. Allah bagi lebih pada kita. Kenapa tak terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala? Wasaqana, dan bagi minum pada kami. Alhamdulillah minum pun yang manis-manis hari ni. Minum pun ada air sejuk ada, air panas ada, air kosong ada, air manis ada. Masya Allah, banyak Allah bagi nikmat pada kita. Wa kafana, dan Allah bagi kecukupan. Alhamdulillah sihat, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada kenderaan, cukup semua sekali. Wa awana. Oleh kerana ini doa sebelum tidur, Rasulullah ajar kita berterima kasih, bersyukur pada Allah kerana berikan tempat tidur kepada kita. Ya, tempat tidur, Masya Allah, tempat tidur kita tu nikmat. Ya, kita tidur dalam bilik, Masya Allah, ada katilnya, ada cadarnya, ada selimutnya, ada bantalnya, ada airconnya, ada kipasnya. Lengkap tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ya, sehingga kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah disebutkan bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, ya, nikmat yang Allah redha adalah bila mana nikmat itu membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hatilah kalau kita ada nikmat, ada pemberian daripada Allah, tapi dilalaikan kita daripada mengingati Allah. Kena hati-hati. Ya, kita dapat nikmat, ada rumah besar, tapi membuatkan kita terkurung. Tak boleh keluar pergi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh pergi masjid. Ya, kita ada kereta besar, kita ada kereta mewah, tak boleh bawa kita datang ke masjid. Kena khawatirlah, kena istighfar, doa pada Allah supaya Allah meredai nikmat-nikmat tersebut kepada diri kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang makcik. Ni cerita benar lah. Sebab dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, ya, hari tu Ustaz ada cerita hadis ni. Ya. Saya cuba. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam saya katakan tadi, kalau kita dengar tentang satu hadis, Rasulullah SAW dalam hadis ni saja ada 3 kelebihan dia. Kata baginda, siapa yang lakukannya dia mesti masuk dalam syurga Allah. Masya Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia dapat 1,500 pahala. Kemudian kata baginda, dia dapat 1,000 pula pahala. Ada seorang makcik, minggu depan dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak pesan pada Ustaz, ya, tentang hadis yang Ustaz ajar saya minggu lepas, ya. Kalau Ustaz boleh share, Ustaz share. Dia kata kat saya lah,
Ya, bagus juga makcik ni kan. Dia kata kat saya, Ustaz kalau nak ajar orang, tapi ni tips saja, tak ada kaitan pun ya. Tak ada kaitan dengan hadis ya. Cuma dia kata tips, dia kata, Ustaz kalau nak ajar orang, Ustaz kata baca tasbih ni masa-masa tengah duduk lagi sebelum tidur tu lah. Ya, masa sambil duduk. Sebenarnya tak ada masalah tuan-tuan dan rahmati Allah. Kebanyakan amal-amalan zikir-zikir yang baginda baca ketika dah baring. Dia kata, saya tanya, kenapa makcik? Kenapa kena duduk pula kan? Macam pelik lah kan? Ya, kita nak berzikir ketika mana kita baring, tak ada masalah. Sebab Ustaz, malam pertama saya dengar hadis ni, lepas tu saya bacalah sementara tengah nak baring tu. Tapi masalahnya bila tengah subhanallah, 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 tak habis. Tak habis subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah 34. Dah habis, dah tertidur dah. Ya, cuba lagi esok, dapatlah tambah lagi sikit, tapi dia tidur. Bayangkan, macam itulah syaitan. Syaitan dia tak nak kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pun dia tak nak kita berzikir pada Allah. Ya. Kerana dengan zikir kita mengingati Allah. Dia yang ingat Allah pun dia tak nak. Tolonglah fikir betul-betul tuan-tuan dan rahmati Allah. Apa habit kita sebelum kita tidur yang buatkan kita tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Kita kena fikirlah kan. Betul ke aku tak ingat Allah sebelum tidur, aku ingat je Allah. Okey, baguslah tuan-tuan dan rahmati Allah. Tetapi ada perbuatan-perbuatan lah. Nanti saya cerita lepas ni. Jadi dia kata, Ustaz, akhirnya bila makcik duduk dulu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, baru berjaya. Baru makcik tidur, dia kata. Jadi depends on kita. Kita boleh tak buat benda ni? Bahkan Rasulullah SAW ajar anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika mana mereka meminta pembantu daripada Rasulullah SAW untuk meringankan beban mereka. Kata baginda, baca yang ni. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Itu sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai kepada anak sendiri, kepada menantu sendiri, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kesimpulannya ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur. Baik, di antara penghalanglah tuan-tuan dan dirahmati Allah yang boleh menghalang kita tu, macam saya katakan tadi lah kan, ada di antara nikmat-nikmat. Tapi kalau nikmat tu menjauhkan kita daripada Allah, membuatkan kita lalai daripada Allah, kita kena fix dia. Bukan nikmat tu tak boleh perbetulkan, boleh. Kalau kita ada motor besar lah tuan-tuan dan dirahmati Allah, motor mahal lah, BMW contohnya kan, tak pernah bawa je datang masjid. Macam tu supaya Allah Subhanahu Wa Taala meridai nikmat tu. Jadi nak kaitkan dengan tidur ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, berapa ramai dulu-dulu ni cerita dulu tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dulu-dulu TV ada kat mana kat rumah kita? Dululah. Dulu TV ada dekat ruang tamu je. Dululah. Kan? Sekarang tak ada dah tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sekarang dalam bilik tidur kita pun ada TV juga. Tu yang ustaz-ustaz dok kata mula-mula dia tengok TV, lama-lama TV yang tengok dia. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita nak fix, kita kena nikmat tu tak payahlah kata tak ustaz nanti saya buang TV saya dalam bilik tu. Bukan macam tu. Tetapi kita perbetulkan dia. Okey, kalau TV, okey saya akan setkan tidur waktu sekian. Saya sampai cukup masa saya tutup. Ya, tapi tak boleh tidur lagi, tak boleh tidur kalau tak buka TV. Tak apa, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, orang kata tak ada dah TV, tak ada TV dalam bilik pun tak apa. Sebab telefon kita ni bukan jadi apa, jadi komputer boleh, jadi TV boleh, jadi telefon pun boleh, semua boleh. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, jangankan kita beli yang mahal-mahal kan, telefon ribu-ribu. Ya, berkumpul-kumpul duit kita nak beli. Tapi bila kita beli, rupa-rupanya lalai. Buat kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur, kita kumpul duit ribu-ribu datang daripada siapa? Dari Allah. Kita kumpul duit ribu-ribu yang datang daripada Allah semata-mata untuk lupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaloi tak? Tak berbaloi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Sebab tu bila kita dah tahu tentang ada amalan-amalan sebelum tidur, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukannya, ya. Maka kita pun melakukannya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
ada di antara amalan-amalan yang lain, ya. Yang saya nak kongsikan sikit sajalah pada malam ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memandangkan bahawa ada banyak kelebihan, ya. Sebab sebelum ni kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perasan, ya, kan, saya banyak berkongsi tentang amalan-amalan yang istilah dia amalan ni free lah, kan, amalan free. Baca lepas solat, baca ayatul kursi lepas solat, ya, datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kaki, berdoa, berzikir. Banyak amalan-amalan yang percuma. Yang percuma. Masya Allah, yang percuma-percuma itulah yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebelum saya nak berpindah kepada amalan-amalan yang lain, suka saya nak kongsikan terlebih dahulu satu doa ni dulu. Okey, satu doa ni dulu sebab memandangkan kita dah nak dekat dengan Ramadan, ya. Kita hari ni dah 11, tak silap saya 11, ya. 11 Rajab. Jadi lebih kurang dalam 57 hari, 58 hari saja kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ikutkan trend sekarang lah, ya, trend yang berlaku sekarang ni, macam ada harapan lah untuk kita bertarawih secara berjemaah di masjid, di surau. Nampak gaya. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi malam-malam macam ni pun kita dapat berhimpun di rumah Allah, syukur pada Allah. Sebab tahun lepas satu malam pun, ya, kita tidak bertarawih di masjid, ya. Satu malam pun tak. Semuanya bertarawih masing-masing di rumah Allah, di rumah masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya suka bawakan satu doa. Doa ni ringkas saja tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Okey. Apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalaulah aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, kalaulah aku terjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang aku harus minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala?" Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak tunjukkan kalaulah ada satu saat yang mustajab doa, samalah juga apabila kita pergi umrah. Kalau kita di Madinah tu kita berada di dalam Raudhah. Kalau kita berada di Mekah ketika mana kita sedang tawaf, kita berada di Kaabah, kan, mesti kita ada doa spesifik yang kita nak minta. Kerana kita tahu beradanya kita di situ tu doanya mustajab. Lebih-lebih lagi apabila kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita sedang berada di Arafah, sedang berwukuf di Arafah, doanya mustajab. Mesti kita nak doa yang Allah makbulkan. Jadi pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang malam itu doa saya mustajab, doa mustajab malam tu, apa yang saya harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu mintalah kepada Allah, kamu doalah pada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ingatlah, mestilah ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab yang kita tak tarawih ramai-ramai itu baru setahun saja, kan, baru sekali saja. Tahun-tahun yang sebelum ni memang kita berjemaah, kan, kerana solat sunat tarawih itu di antara solat-solat sunat yang dituntut untuk kita lakukan secara berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, biasanya imam setiap kali selepas 4 rakaat akan berhenti untuk berdoa pada Allah. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu untuk ramai. Baik. Jadi apa yang ada di sebalik doa ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kita baca dulu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa kalimah? Dalam 7 kalimah saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi dia powerful, dia doa yang luar biasa. Sebab tu saya nak share dulu pada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah supaya tahu kenapa kita kena baca doa ni. Pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita baca Allahumma berarti ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami.
Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah, afuun. Afuun itu salah satu daripada sifat Allah. Al-afu. Al-afu bererti yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Allah suka beri. Lalu kita katakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau suka berikan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya, ampunkanlah saya, ya. Tapi mungkin kalau kita tak biasa gunakan istilah maaf, sebenarnya sama saja kalau kita nak terjemahkan, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau suka berikan keampunan, maka ampunkanlah saya. Sama sajalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik, apa yang mahalnya di situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kalaulah memang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan ampunkan kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan kalau dalam doa-doa kita ada faghfirli, ya Allah, ampunkan saya. Ya, ampunkan saya. Apa beza dia wa'fu anni dengan waghfirli? Macam tu. Jadi para ulama bahaskan daripada sudut bahasa lah. Ya, apa bezanya? Kalau nak tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, doa di antara dua sujud, kan, pangkal dengan hujungnya maksudnya sama kalau tengok terjemahan. Kalau tengok terjemahan lah, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah saya. Last kali wa'fu anni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu anni kalau tengok terjemahan, ya Allah, ampunkan saya. Rabbighfirli, ighfirli, ampunkan saya. Jadi para ulama membahas, kan, dengan lebih mendalam, dengan lebih terperinci, apa beza di antara ighfirli dengan wa'fu anni. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara ringkasnya, ya, bila kita buat salah, Allah murka pada kita. Bila kita buat dosa, bila kita buat maksiat, bila kita gunakan nikmat Allah, panca indera, mata, telinga, lidah, hati, tangan, Allah dah bagi pada kita, nilainya mahal sekali. Tapi dengan nilai yang mahal itu, dengan nikmat yang mahal, kita buat dosa pula pada Allah. Allah marah pada kita, Allah murka pada kita. Tapi bila mana kita istighfar, kita kata Rabbighfirli, ya Allah, astaghfirullah, ampunkanlah dosa-dosa saya, Allah, ampunkanlah saya, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi murka kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan, ya. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang ada di antara dosa yang bila mana seseorang itu istighfar, catatan dosa dia tu masih ada lagi dalam buku catatan amalan dia. Masih ada lagi. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni contoh analogi dunia sajalah, dunia, kan. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang dia pernah kena speed trap. Kan. Dia kena mungkin sekali ke dua kali ke. Lepas tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia nak renew dia punya road tax tak boleh. JPJ kata awak ada speed trap, ada saman, ya, 2 kali speed trap, awak kena bayar yang tu dulu, barulah awak boleh hidupkan road tax. Ni contohlah, kan. Lepas tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak bagi tahu, kita pun pergi bayar, kita pun pergi bayar. Ya, maksudnya itulah, maksudnya kalau kita dah buat dosa tu, kita kena selesaikanlah perbuatan kita, selesaikanlah kesilapan dengan membayar saman tu. Bila dah bayar saman, alhamdulillah boleh hidupkan road tax. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam rekod JPJ kita ni pernah buat salah tak? Ada, dia tahu. Ya, contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahun depan tu buat lagi, kan. Kata Encik, kalau ikutkan rekod ni dah 3-4 kali dah, mesti buat laju. Dia tahu. Tak padam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itulah kata para ulama, bila kita minta yang wa'fu anni, kita minta Allah maafkan kita, kita minta Allah jangan murka pada kita, bahkan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya padam kesalahan kita dalam buku catatan amalan tu, tak ada.
sampaikan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dibentangkan buku catatan amalan, kita paling takut waktu tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab dia macam video yang akan ulang tayang balik semua perbuatan kita. Tahu lepas tu aku dibuat kat sesuatu kat situ. Tapi orang yang dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam takut-takut dia, bila melepasi perbuatan dia tu, dia patutnya dia nampak tak kelihatan. Kerana dia terpadam daripada buku catatan amalan dia. Itu mahal sekali. Ya, kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu Allah ampunkan kita daripada dosa-dosa. Bahkan kalau kita dapat keampunan daripada Allah, maka kita akan jadi orang yang paling bahagia. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya membawa pahala saja, tanpa akan dipersoalkan tentang dosa-dosa kita yang lalu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya cukup tu 4 perkara sajalah ya. Yang pertama sekali, jangan lupa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Banyak kali, dan iqrar sepenuh hatilah ya. Walaupun kadang-kadang kita biasa baca-baca saja, tapi kita belajar untuk iqrar di dalam hati. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Nabi Muhammad nabiku. Baik, wajabat lahu jannah, wajib baginya syurga Allah. Yang kedua, jangan lupa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap kali lepas salat subhanallah sekurang-kurangnya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Yang ketiga, jangan lupa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Dengan melakukan amalan-amalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mesti masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memandangkan kita dah dekat-dekat dengan Ramadan ya. Dah dekat-dekat dengan Ramadan, biasa-biasakan minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuma ada satu soalan lah ya, sebelum sebagai penutup, tentang kelebihan berserban ya, tentang kelebihan berserban. Baik, setelah saya buat sedikitlah ya, kajian sedikit tentang serban apa yang saya jumpa, serban ketika salat, serban ketika datang rumah Allah Subhanahu wa taala, yang saya boleh simpulkan ringkas sahaja bahawa tidak ada hadis-hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spesifikkan khusus tentang kelebihan berserban. Walau bagaimanapun bukan berarti tidak ada kelebihan. Ada kelebihan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bila mana kita memakai serban atas dasar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontohi amalan baginda, perbuatan baginda, maka bila kita memakai serban dengan niat yang begitu, cinta kepada Rasulullah, nak tiru baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan-kelebihan yang spesifik yang macam yang saya ceritakan tadi, dapat ini dan dapat itu dan dapat sebagainya, saya tidaklah menemui ya, saya tidak jumpalah hadis-hadis yang sahih mengenainya. Walau bagaimanapun baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri juga memakai serban ya, ketika mana masuk ke dalam masjid, ada kalanya ketika baginda sedang solat, maka itulah yang kita niatkan. Ketika mana kita berserban, ketika kita memakai kopiah, maka kita niatkan oleh kerana baginda pernah melakukannya begitu, dan atas dasar cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makluman juga bahawa kita pun dah mula longgar sedikit lah ya, PKP ni, maksudnya kita dah PKPB. Jadi mungkin saya pun akan banyak masa di tempat saya lah, dinilai sendiri untuk mengajar di sana, untuk berkuliah di sana. Jadi mungkin kalau di sini tu, kalau sekali-sekala ada kelapangan, insya-Allah saya akan datang. Ya, tak macam sebelum-sebelum ni lah kan. Bila PKP kat Melaka, selalulah boleh datang ke sini. Tapi bila dah mula bekerja seperti biasa, mungkin waktu-waktu yang tertentu lah, bila ada kelapangan, insya-Allah bila jemput, insya-Allah saya akan cuba datang lah. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Roslan, Tuan Haji
Khalil dan semua para jemaah dekat sini, kerana sudilah sama-sama kita menimba ilmu, datang ke majlis ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua, terima kasih pada yang menonton secara live daripada Facebook page surau dan Facebook page pribadi Tuan Haji Raslan juga. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu niat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dah sampai banyak hadis-hadis kepada kita, tinggal lagi kita mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan untuk kita lebih kuat mengamalkannya, tolonglah kita share kepada orang-orang yang lain. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh beramal dan mudah-mudahan kita semua boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا